Mat Syukri berkata dengan pengalaman Prabowo dalam ketenteraan dan pertahanan, negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dengan China boleh menjadikan beliau sebagai mentor untuk menguruskan isu geopolitik tersebut. Ya, hari ini Indonesia merupakan satu sebahagian daripada negara yang menjadi benteng untuk pertahanan di Laut Cina Selatan itu sendiri. Ya, mungkin Bapak Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. Sebagai pendiri ASEAN dan sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, tentu saja Indonesia sangat berkepentingan sekaligus ikut bertanggung jawab atas kestabilan geopolitik di wilayah ini. Jadi, tanpa diminta oleh Malaysia pun, sebenarnya Indonesia tentu berperan aktif untuk mengamankan wilayah Asia Tenggara dari ancaman luar. Tapi bukan hal tersebut masalahnya. Persoalannya adalah sikap kaum Melayu di negeri Kasino sendiri yang selama ini sok paling hebat. Sebagian besar kaum Melayu Malaysia justru menderita penyakit waham kebesaran atau penyakit sok paling hebat. Itu karena mereka kebanyakan mengkonsumsi dongeng dan ilusi ala Melayu yang diciptakan oleh Profesor Melayu Negeri Kasino. Jangan heran jika kaum Melayu Malaysia merasa jadi kaum paling hebat. Bukan saja merasa jadi penguasa Asia Tenggara, tapi merasa paling hebat di dunia. Merasa sebagai mahawangsa yang hebat, Melayu Malaysia pun berusaha memelayukan Nusantara. Mereka juga mau memelayukan bahasa Indonesia. Dan yang paling bikin kesal adalah, Melayu Negeri Kasino sering mencuri budaya suku-suku di Nusantara. Selain itu, kaum Melayu palsu di negeri Kasino juga tidak menghargai konsep bangsa dan negara Indonesia, termasuk kurang menghargai eksistensi bahasa Indonesia. Dalam sehari-hari, kaum Melayu Malaysia juga sering menyombongkan kemajuan ekonomi mereka. Melayu palsu di negeri Kasino suka memamerkan kemajuan ekonomi Malaysia yang sebenarnya hasil kerja keras kaum Cina. Kemajuan ekonomi Malaysia itu juga berkat industri pelancongan dan perjudian serta kasino di Malaysia. Kemajuan ekonomi itulah yang bikin kaum Melayu negeri Kasino itu sangat sombong, selain karena dongeng dan ilusi alam Melayu tadi. Kalau benar kaum Melayu negeri Kasino adalah penguasa alam Melayu dan penguasa Nusantara, seharusnya mereka mampu mengatasi sendiri ancaman dari Cina. Sebagai mahawangsa Melayu yang hebat, seharusnya Melayu palsu di negeri Kasino punya banyak kapal perang. Yang terjadi, Malaysia tampak ketakutan pada Cina karena negeri Kasino tidak punya kapal perang yang memadai. Karena itulah, mereka panik saat beberapa kali kapal Cina masuk ke zona ekonomi Malaysia. Seperti kita ketahui, konflik di Laut Cina Selatan memanas lagi sejak akhir tahun lalu. Saat itu, negara Tiongkok mengeluarkan peta baru dengan mengklaim zona di Laut Cina Selatan lewat 10 garis putus-putus. Dan klaim Cina itu menabrak zona ekonomi eksklusif milik sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nah, berikut ini adalah perbincangan yang ditayangkan di kanal TV Astro belum lama ini. Pengalaman Presiden Indonesia yang baru Prabowo Subianto dalam ketenteraan harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakan-rakan dalam ASEAN, khususnya berkaitan Laut Cina Selatan. Pengarah dan penganalisis Research Institute for Indonesia, Thailand and Singapore, ITS University Utara Malaysia UUM, Mat Syukri Syuib berkata, Indonesia juga bakal terima impak sekiranya Laut Cina Selatan dicerobohi sekaligus memberi kesan kepada gugusan Natuna. Mat Syukri berkata dengan pengalaman Prabowo dalam ketenteraan dan pertahanan, negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dengan China boleh menjadikan beliau sebagai mentor untuk menguruskan isu geopolitik tersebut.
Dan akhirnya hari ini Indonesia merupakan satu sebahagian daripada negara yang menjadi benteng untuk pertahanan di Laut Cina Selatan itu sendiri. Dan kita melihat bahawa bagaimana respon Indonesia juga terhadap isu pertembungan antara secara kolektif, kalau kita lihat Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia terlibat sudah pastinya dengan isu untuk menjaga kedaulatan dan juga memastikan supaya kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, betul kita nak berhadapan dengan kemarahan China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menubuhkan satu task force selain daripada ASEAN tu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatankuasa, task force yang mungkin Bapak Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. Selanjutnya marilah kita simak pembahasan mengenai isu yang sama yang terjadi di Parlemen Malaysia. Intinya sama, yakni Malaysia mengharapkan peran ASEAN untuk mengatasi masalah ini. Soal yang berkaitan dengan keselamatan Laut Cina Selatan ni, Datuk Speaker, bukan saja menjadi satu polemik ataupun kegusaran kepada negara Malaysia, malah ia juga melibatkan negara-negara jiran ASEAN yang lain, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Dan kita juga, Datuk Speaker, kita dapat maklum Datuk Speaker, tentang Filipina pun pernah beberapa kali bertembung dengan kapal perang daripada China ni. Soalan saya, Datuk Speaker, ialah apakah kita sudah maklum bahawa Malaysia akan menjadi fungsi ASEAN 2025. Adakah sebarang perancangan untuk kita memasukkan agenda khas di dalam ASEAN 2025 nanti untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan pencerobohan kapal perang China ini bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain? Terima kasih. Keutamaan kita di Laut Cina Selatan, kita di bawah Kementerian Pertahanan, tiga teras penting pelaksanaan kita yang kita berikan keutamaan ini. Yang pertama adalah tentang kesiapsiagaan kita dan juga pemodenan aset kita. Kita tahu bahawa proses paling penting kita bila kita berdepan dengan Laut Cina Selatan, kita harus melihat kepada bagaimana kita boleh mempertingkatkan kepada pemodenan aset-aset ini. Sebab itu kalau kita lihat di Parlimen ini sendiri, di Dewan ini sendiri, kita banyak membicarakan tentang perolehan aset. Itu adalah sesuatu yang cukup penting bagi kita. Yang kedua adalah tentang operasi kita. Memang kita tak nafikan bahawa macam kita sebut tadi tentang show of presence kita. So operasi ini sentiasa kita tingkatkan dari masa ke semasa. Dan yang ketiga adalah kita memperkukuhkan diplomasi pertahanan. Jadi seperti mana yang Berhormat Jelebu menyebut, kita memang melalui ADMM, ASEAN Defence Minister Meeting, kita menyebut bahawa melalui ASEAN juga kita cuba memperkukuhkan kerjasama ASEAN dan juga ADMM Plus, supaya kita tahu bahawa isu di Laut Cina Selatan itu bukan saja yang terkait dengan Malaysia, Filipina dan Indonesia dan seumpamanya, tetapi keseluruhan daripada negara-negara ASEAN itu juga terkait dengan Laut Cina Selatan. Sebab itu kita menggunakan juga platform ASEAN kita menjelang tahun depan selaku pengerusi ASEAN. Jadi kita akan memanfaatkan itu untuk menyelesaikan beberapa isu-isu yang berbangkit, termasuk seperti mana yang disebut juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bagaimana kita memanfaatkan UNCLOS itu sendiri. Kerana kita tahu bahawa yang penting bagi kita di Laut Cina Selatan ini, Datuk Yang Dipertua, adalah proses bagaimana kita boleh meneruskan aktiviti ekonomi kita, selamat bagi nelayan-nelayan kita, dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa perdagangan laut itu menjadi suatu kawasan yang selamat di Laut Cina Selatan bagi keseluruhan aktiviti ekonomi kita. Itu antara jawapannya. Begitulah perbincangan masalah Laut Cina Selatan di Parlemen Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.